Malaysia hidup penuh mahabbah dan harmoni dengan menjunjungi institusi raja berperlembagaan. Perinciannya bersama Rizauddin Roslan langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Reza. Terima kasih Sahi. Yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Raja merupakan tonggak kesucian Islam. Selain menjadi ketua agama Islam, baginda menangi rakyat dan menjadi kunci perpaduan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama di bawah perasa kesetiaan dan ketaatan secara bersama kepada raja dan negara. Ikuti laporan Amin Fauzi. Yang di-Pertuan Agong, Sultan atau Raja merupakan ketua negara atau negeri dalam tampuk pemerintahan Malaysia sebagai negara raja berperlembagaan. Baginda memelihara kesucian Islam dengan melestarikan dakwah. Pada masa sama, memastikan kebajikan setiap rakyat tanpa mengira bangsa dan agama terjaga. Secara jelas bahawa baginda sebagai ketua negara mempunyai tanggungjawab untuk melihat kebajikan, keadilan dan pelaksanaan segala kebaikan yang diberikan sama ada kepada mereka orang-orang Melayu beragama Islam ataupun mereka-mereka yang bukan beragama Islam. Jadi apabila Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong ni atas kapasiti dia sebagai ketua negara dan ketua agama Islam, pada saya ketua agama Islam tadi itu sebenarnya menyokong dan memperkukuhkan lagi peranan Tuanku sebagai ketua negara tadi. Dan bila kita sebut negara tadi, dia merangkumi setiap juzuk rakyat. Di dalam perlembagaan itu dinyatakan tentang Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama bagi negara. Jadi baginda lah merupakan pancuran kepada keadilan. Baginda merupakan simbol kepada perpaduan dalam pelbagai dimensi perbezaan tadi. Jadi pancuran keadilan ini boleh dilihat dalam perlembagaan itu sendiri. Contoh, perlembagaan itu meletakkan Islam sebagai agama bagi negara, tetapi ia tidak menafikan bahkan menjamin kebebasan beragama. Taat kepada pemerintah merupakan tuntutan syarak dan ia menjadi tanggungjawab rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Kita sebagai umat Islam telah dididik dan diasuh untuk taat kepada pemerintah. Sebagai sebuah negara berperlembagaan, kita hendaklah menghormati sistem beraja yang telah lama diamalkan di Malaysia. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Ini pula mengenai langkah memerangi sindiket penipuan pakej umrah. Sebagai anggota Majlis Kawal Selia Umrah, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Johor pegiat program advokasi dan khidmat nasihat untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Ini terutama menjelang Ramadan yang menjadi antara musim pilihan yang mendapat permintaan tinggi menunaikan umrah. Kem advokasi daripada Johor kita telah mengadakan secara berkala di setiap negeri yang telah kita atur rancang di mana kita memberi ruang dan peluang kepada masyarakat untuk sama-sama mendapat input daripada Johor. Johor kita pun mengambil maklumat daripada MOTEC sebenarnya sebab agensi yang berkaitan yang ada punca kuasa dalam mengambil tindakan dalam isu penipuan umrah ini adalah MOTEC. Dan maklumat-maklumat yang ada itu kita kongsikan dengan masyarakat di luar sana supaya berhati-hati dan mengambil tindakan sekiranya ditipu. Kita tak nak bila mereka telah ditipu dia diam saja. Kita tak nak syarikat-syarikat yang menipu itu terus berleluasa. Kita nak mereka diambil tindakan juga supaya ia tidak melaksanakan penipuan pada masa-masa akan datang. Saya alu-alukan kalau masyarakat di luar sana ingin merujuk mana-mana syarikat yang mengendalikan umrah sama ada mempunyai lesen ataupun tidak, boleh layari laman web Johor sendiri. Umat Islam sekali lagi diingatkan supaya memilih syarikat pengendali umrah berlesen dan segera melaporkan jika ada sebarang penipuan dikesan dalam pakej ditawarkan. Santuni Komuniti Orang Kelainan Upaya OKU Pekak Dalami Al-Quran Pusat Pendidikan Ibnu Umi Maktum Umi Universiti Sains Islam Malaysia USIM lancarkan buku Ar-Rasam Al-Isyari yang merupakan pratilawah Al-Quran isyarat untuk golongan berkenaan.
Pengenalan buku tersebut bagi meneroka isyarat kod tangan Quran yang sekaligus dapat membantu komuniti OKU Pekak membaca Al-Quran berasaskan visual dan mengikut potensi pembelajaran mereka. Kita tak boleh sekadar nak menggunakan Iqra untuk diaplikasi kepada OKU pendengaran sebab keupayaan yang berbeza dalam rasam Al-Quran, dalam penulisan Al-Quran ni, huruf-huruf Arab bukannya sentiasa dalam keadaan satu-satu huruf. Kan dia ada dalam keadaan bersambung, dan bersambung tu pula ada kalinya duduk di pangkal bentuknya lain, duduk di tengah bentuknya lain, duduk di akhir bentuknya lain. Jadi kemahiran untuk mengenal huruf-huruf ni nak diterapkan kepada mereka. Bila mereka dah boleh kenal huruf ni, baru mereka boleh mentilawahkan Al-Quran dengan baik. Buku tersebut menggunakan kaedah tilawah hasil bantuan aplikasi Quran Isyarat. Ia merupakan aplikasi Al-Quran Isyarat pertama dunia dan telah mendapat pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records. Sekian paparan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Reza.